Halo guys, selamat sejahtera. Jumpa lagi saya di dalam channel Ozai VLE. Okey, hari ni kita mau bercerita ataupun berkongsi lah berkaitan dengan cakap penyakit ikan laga. So banyak penyakit, tapi yang ini kita kongsikan lebih kurang 2 ke 3 penyakit yang biasa menyerang ikan kita. Okey, jom. Okey, yang pertama penyakit ikan kita ni adalah white spot. White spot. Yang ini ikan dalam ni betina lah, tapi dia tak ada white spot lah. Ini just saya tunjuk. So nanti saya akan share gambar lebih kurang macam mana orang cakap penyakit white spot tu. Okey, biasanya white spot ni dia orang cakap di badan ikan tu dia ada warna putih-putih. Warna putih-putih kan, warna putih-putih. Kalau orang Indon cakap dia jamur orang panggil. Tapi dia banyak putih-putih macam kelimumur tu. Tapi dia ada dekat caudal kadang-kadang, dia ada dekat dia punya dorsal, dekat anal, lepas tu dekat badan pun ada kan. Dia macam kelimumur putih-putih tu. Kecil je, kecil-kecil. Itu orang cakap dipanggil white spot. Dan orang cakap tanda-tanda ikan kena white spot ni, biasanya kita punya ikan ni dia punya sirip-sirip tu semua menguncup. Sirip-sirip dia semua menguncup. Lepas tu ikan kita pun tak aktif satu. Dia tak aktif. Lepas tu diam. Dia tak agresif macam biasa. Lepas tu white spot ni kalau kita tak orang cakap tak ubat dia, dia akan makin banyak. Lagi bahaya bila ikan yang kena white spot dilumpuhkan ataupun di tempat yang orang cakap anak-anak ikan lah, banyak. Contoh macam ni kan, kalau kena white spot macam ni, cepat-cepatlah asingkan ikan tu, takut dia berjangkit. Itu bahaya sebab ikan tu dia punya penyakit tu memang penyakit berjangkit lah. So cara untuk kita ubat dia, kita asingkan ikan tu. So kita asingkan ikan tu, so, kita bagi obat biru. Obat biru tu macam ni lah, macam ni. Obat biru, ni obat biru anti white spot special. Beli lah ni dekat orang cakap dekat kedai aquarium, RM1 lebih, RM1.50 tak silap. Pakai bagi ubat biru. Lepas tu tukar air. Kalau kita dah asingkan, kita tukar air. Kalau di dalam kalau seekor, kita tukar air dia lah, tukar air dia. Lepas tu tiap-tiap 2 hari kita tukar air, kita letak yang ubat biru tadi tu. Ubat biru ni, Aquadin ni, warna biru. So bagi makan pun jangan bagi banyak lah, sikit ya. Okey, itu yang pertama. Okey, kalau kita tengok ikan betina ni, ni ikan betina ni dia dekat pangkal ekor dia tu ada macam putih-putih. Dia tu kutil tu sebenarnya. Itu kutil, dia bukan orang cakap bukan tumor. Sebab ikan ni dah lama ni dia punya orang cakap dia punya kutil tu. Kalau tumor, saya punya ikan dulu ada satu ikan betina juga, blue rim. Blue rim kena dekat perut bawah dia tu. Daripada kecil sampailah ke besar. Sampai besar, ikan tu hidup. Lepas tu dah terlalu besar sangat, dia dah tak boleh berenang. Dia duduk dekat bawah. Lama-lama dia matilah. Tapi orang cakap yang ada di ikan ni, ni dia kutil loh, kutil. Bukan orang cakap bukan tumor. Sebab yang ni dah lama ni. Tu putih kan dekat pangkal ekor dia tu. Tu ni ekor. Dia punya ekor pun rabak ni, baru 2 minggu lepas breed. Tu hancurlah dia punya ekor kan. So benda tu kutil. Kutil ni tak ada mengganggu apalah. Yang bahaya bila orang cakap tumor ataupun orang cakap ketumbuhan lah.
Ketumbuhan tuh biasanya boleh dibuang. Kita kena bagi angkat ikan tu, kita potong lah dia punya ketumbuhan. Tapi setahu saya kalau tumor tu bila kita potong dia akan timbul lagi. So in the end of the day memang dia akan sentiasa orang cakap berkembang lah dia punya yang tu. Tapi yang kutil ni daripada dulu ni satu ujung tu sampai sekarang macam gitu lah, dia tak berubah. So itu perbezaan di antara kutil dan juga orang cakap tumor ataupun tadi ketumbuhan lah. So kalau ketumbuhan ni dia akan makin lama makin besar. Saya video tu tak ada, saya tak sempat ambil video. Ikan tu dah mati dah, kesian, blue rim, betina juga, sayang. Lepas tu yang ini memang kutil lah. Yang sebelum tu memang dia orang cakap ketumbuhan lah. So, mati ikan tu, tak ada rezeki kita nak breed, baru nak breed, umur muda lagi. Bila dah sampai cukup umur dalam 5 bulan tu dia dah tak boleh breed. Dia punya tempat perut tu dia tutup terus. Sian jugalah. So itu perbezaan antara kutil dengan orang cakap ketumbuhan. Okey, seterusnya penyakit yang tadi ketiga. Pop eye. Pop eye ni pun saya tak ada contoh, tapi nanti saya akan bagi gambar lah. Ada satu ikan juga pernah kena blue rim juga. Blue rim, tak tahulah blue rim ni macam orang cakap saya punya blue rim lah, orang lain punya tak tahulah. Memang senang sangat kena penyakit pop eye. Pop eye. Mata ikan tu dia jadi besar sebelah. Kadang-kadang dua-dua jadi ini, tapi untuk saya punya case ikan saya pop eye tu mata dia sebelah kanan. Orang cakap bengkak lah, dia membengkak. Dia membengkak. Bila dia membengkak tu, sebelum dia membengkak, ikan tu di mata dia tu akan ada selaput putih. Bila lama-lama kita tak orang cakap ubat dia akan besar. Bila dia besar tu dia panggil pop eye. Dia membengkak mata dia tu. So orang cakap cara kita nak ubat dia, macam saya pernah ubat tu, ikan tu hidup lagi. Daripada dia kena pop eye sampailah dia jadi sihat. Yang pertama cara kita nak ubat dia sama juga, setiap 2 hari kita kena tukar air. Lepas tu kita pakai ubat ni S1. Biasanya saya pakai ni. Itu saya letak dalam 2-3 titis dalam balang ikan tu. Terus saya tengok dalam masa berapa hari, dalam masa 3-4 hari sehat. Pop eye pun tak ada. Ikan tu jadi sehat. Jadi macam biasa balik. Dia just pakai S1. So untuk rutin makan dia pun sama. Bagi makan tapi jangan bagi banyak lah. Sedikit saja, beragak-agak lah orang cakap. Itu yang ketiga. So untuk yang keempat, penyakit keempat, ini yang paling orang cakap ditakuti lah oleh breeder mana-mana. Orang pun breeder kah, orang cakap yang main-main ikan laga kah, orang cakap sisik nenas. Sisik nenas ataupun dropsy. Nanti saya akan bagi orang cakap video ikan saya yang dulu kena orang cakap kena dropsy. Half moon tak silap, half moon. So nanti saya akan bagi dalam video. So untuk dropsy ni, dropsy ataupun sisik nenas, dia punya tanda-tanda ikan yang kena dropsy ataupun sisik nenas. Yang pertama dia punya orang cakap dia punya warna tu dia akan jadi macam luntur. Dia akan pucat. Daripada warna asal tu dia jadi warna pucat.
Contoh warna merah macam ni, dia akan jadi warna merah yang pudar. Warna merah yang pudar. Nanti saya akan bagi tengok ikan yang kena dropsy. Okey, yang kedua, dia punya simptom tu, orang cakap selang beberapa hari sisik dia tu akan mula kembang. Mula-mula kita tengok ikan tu dia macam pudar warna. Yang kedua, dia akan orang cakap sisik dia akan mula menimbul ataupun terkeluar. Itu sisiknya akan terkeluar. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasalah bila kena sakit ni, dia takkan agresif lah. Dia takkan agresif, dia akan duduk bawah je. Kalau selagi dia duduk bawah, kadang-kadang dia duduk atas je, dia takkan turun naik. Itu. So untuk penyembuhan, orang cakap memang tak boleh sembuh lah. Tak tahulah kalau ada yang pernah, orang cakap pernah menyembuhkan penyakit dropsy ni, boleh komen lah di video ni, so boleh tunjuk hasilnya lah. Tapi setahu saya dropsy ni belum ada ubat. Kita cuba untuk buat ubat, bukan buat lah, orang cakap kita cuba untuk mencegah dia. Bila dia dah kena sakit, biasanya orang akan cakap pakai S1 macam ni juga. Kita rendahkan air, orang cakap lebih kurang macam tu, paras-paras tu, supaya dia tak naik, orang cakap dia tak penat lah untuk naik ke atas. Lebih kurang macam tu, air paras tu, paras ikan lah. So kita letak S1, kita letak ke tapang. Itu orang cakap cara dia lah. Tapi saya pernah buat, tak pernah jadi. Tak pernah jadi langsung. Ikan tu mati, last mati juga lah ikan tu. Ikan tu bertahan juga, dekat seminggu juga bertahan. Tapi in the end of the day, dia matilah, kesian lah. Half moon tu saya beli dekat kedai akuarium. Saya sajalah beli, sebab saya tengok macam cantik kan, so saya belilah. Okey, penyebab dropsy. Penyebab dropsy ni, penyebab dia yang pertama, kita bagi makanan terlalu banyak. So bila dia makan terlalu banyak, kemungkinan sistem dia punya sistem pencernaan tu, dia tak boleh menghadam dalam masa yang singkat. So proses dia tu, dia jadi, orang cakap, dia jadi jam di situ. Orang cakap sistem pencernaan dia tu, dia jadi, orang cakap, gagal berfungsi lah, orang cakap. So orang cakap sisa-sisa lepas dia makan tu dia tak boleh buang. So dia jadi, orang cakap, salur pencernaan dia tu tersumbat lah senang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan tu kotor ataupun tak hygiene lah, tak hygiene. Itulah penyebab dia yang orang cakap, yang saya ada baca dan ada orang cakap lah. So ini saya just share. Itu antara dua penyebab kenapa ikan tu boleh kena dropsy. Okey, dropsy juga ni, orang cakap dia akan boleh berjangkit. Boleh berjangkit. Lebih-lebih lagi bila ikan yang berada di, orang cakap, dilubukkan macam tadi. So di tempat yang banyaklah ikan-ikan kita tu, biasanya anak-anak ikan lah yang baru nak besar. Pernah sekali anak ikan saya tengok malam saya suluh kan. Sebab apa? Suluh dekat saya punya, orang cakap, bekas pembesaran tu, kurang macam ni lah kan. So, bila suluh ada satu di atas, bila kita tengok dekat, sudah dia punya, orang cakap, dia dah gemuk. Dia punya tanda-tanda satu pun dah dia gemuk. Dia badan dia besar, gemuk. Tengok dia punya sisik dah ni. Okey, kalau macam itu berlaku macam tu, cepat-cepatlah kita asingkan daripada dia punya saudara-saudara yang lain lah. Takut berjangkit. Terus asingkan. Kita cuba untuk obat seberapa yang boleh lah, seberapa yang boleh.
Okey kawan-kawan, itu saja dulu perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan beberapa jenis penyakit ikan yang biasa ikan kita terkena. So mungkin kawan-kawan pun ada pengalaman sebegitu. So kita lebih kepada share cakap pengalaman kita lah. So ikan di depan ni tak ada kena mengena lah dengan sakit ataupun apa. So ini adalah orang cakap antara ikan hellboy saja lah untuk batch yang pertama. Ni antara dua yang saya baru angkat lah tadi. Saya aja angkat tengok dia nak flare ke macam ni. So ini pun dia dalam proses mutasi lagi ni rasanya ni. Tengok baru nak luntur dia punya warna, tapi garang lah. Siap ada bling lagi, dia ada galaxy lagi biru, tak tahulah kalau jadi hellboy galaxy kan. So yang ini pun sama adik-beradik itu. Okey. So okey kawan-kawan, jangan lupa untuk like, share serta komen. Kemungkinan kawan-kawan ada intipati ataupun perkongsian ataupun pengalaman yang lebih lagi, so boleh kawan-kawan boleh tinggalkan komen di bawah. Dan juga kawan cakap jangan lupa untuk subscribe channel saya. Okey, jumpa lagi di next video. See ya.